Selamat petang. Kali ini aku nak bully balik. Aku nak bully balik. Aku nak bully balik. Tadi ada orang bully aku. Dia kata, aku ni cakap haprak, cakap tak tentu pasal, cakap tak ada fakta, cakap tak menentu, cakap sembarangan. Beliau tanya, aku ni ada kelulusan politik ke? Aku ni ada pengiktirafan politik ke? Aku ni ada ijazah kedoktoran politik ke? Aku kata dengan dia, semua yang kau cakap tu tak perlu pun. Tak perlu pengiktirafan, tak perlu sijil-sijil yang seperti yang kau sebutkan tu. Kerana kalau kau lihat orang bercerita di kedai kopi, berani kau tanya orang-orang yang bercerita tu adalah orang yang ada sijil ke? Yang buang undi itu, aku nak bagi tahu kamu, bukan semua ada ijazah. Mereka semua orang kampung, orang yang biasa-biasa, orang yang berijazah, yang ada SPM, yang ada pendidikan, yang tak semestinya berpolitik. Tapi kita nak ambil tahu tentang politik. Hari ini aku nak bagi tahu. Aku nak bully balik Anda semua yang membuli aku tadi, yang kata aku tak ada maruah lah, aku kata sembarang lah, aku kata apa lagi ya? Aku kata tak berfakta lah. Okey lah. Aku nak pertahankan fakta aku tadi. Yang aku kata bermula daripada kemarin ketika bubar parlimen. Aku kata Ismail Sabri Yaakob sudah tidak punya kuasa. Yang berkuasa sekarang ialah Zahid Hamidi. Kerana semua keputusan terletak pada Zahid Hamidi berkaitan dengan pencalonan PRU15. Jadi siapa yang berani lawan Zahid Hamidi, dia akan terima bahana, dia akan terima natijah, dia akan terima akibat seperti mana yang telah diterima oleh Zaharin dan juga Tajudin. Itu sudah dibuktikan. Siapa lawan bosku ini, Zahid Hamidi adalah bosku yang terbaru selepas Najib Tun Razak, akan kena syek, akan kena akibatnya. Dengan kuasa watika pelantikan sebagai untuk calon PRU15 yang ada di tangan Zahid Hamidi, maka dengan kata itu seluruh kuasa ada pada Zahid Hamidi, bukan pada Ismail Sabri Yaakob lagi. Ismail Sabri Yaakob hanya menjalankan tugas-tugas biasa yang ada dalam negara ini sementara dia menjadi Perdana Menteri Kerajaan sementara ini. Dan aku buktikan satu orang pemikir politik yang diiktiraf turut sama pendapat dengan aku. Jadi aku nak bully balik orang yang bully aku tadi pada muka dia. Sabudin Husin, siapa yang tak kenal dengan Sabudin Husin, penulis blog yang terkenal yang sering kali membawakan paparan-paparan menarik untuk semua rakyat Malaysia. Apa yang Sabudin kata? Bermula semalam, Zahid Hamidi orang paling berkuasa di negara ini. Aku ulang lagi, supaya kau puas hati. Bermula semalam, Zahid Hamidi adalah orang yang paling berkuasa di negara ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, berikutan pembubaran parlimen, berkuat kuasa semalam, Ahmad Zahid Hamidi kini menjadi orang politik paling berkuasa di negara ini. Bukan berkuasanya untuk membangun, tetapi berkuasa untuk menentukan selok-belok yang entah, aku pun tak tahu cakap nak macam mana. Kejayaan merealisasikan tekanan membubarkan parlimen menjadi kenyataan bermakna. Bermulalah terbuka gerbang kuasanya Zahid Hamidi. Aku rasa Ismail Sabri Yaakob pasti terdetik sedikit dalam pemikiran sanubarinya, benaknya menyesal dengan keputusan yang diambil itu. Kalaulah Ismail Sabri Yaakob bersabar lagi sedikit dan berlindung pada payung ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, aku fikir perkara ini, Zahid Hamidi orang paling berkuasa di negara ini pada ketika ini, tidak akan berlaku. Saudara-saudara, dengan kuasa memberi watika calon ada di tangan beliau, semua calon BN termasuk Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, untung nasib mereka sekarang ini amat bergantung kepada budi bicara dan kehendaknya. Walaupun mungkin mustahil tidak memberikan watika calon kepada Ismail Sabri yang kini merupakan Perdana Menteri caretaker, apa yang nak disebut di sini ialah kuasa memberi watikah itu adalah keistimewaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional yang tidak ada pada sesiapa selain pada beliau pada ketika ini.
Kepada menteri, timbalan menteri dan ahli parlimen sedia ada, tidak mustahil kedudukan sebahagian daripada mereka sedang dalam penelitian oleh Zahid Hamidi, sama ada mereka perlu diberi watikah calon atau sebaliknya, termasuklah Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin, aku pikir dia dalam radar paling bahaya dalam politik Malaysia. Persoalan petang ini, Khairi Jamaluddin, adakah dia akan dicalonkan ataupun disingkirkan daripada calon untuk PRU15, kerana kelihatan banyak kali Khairi Jamaluddin tidak sebulu dengan Zahid Hamidi, dan dia pernah secara terbuka menemplak dan membongkar ataupun mempersoalkan isuan MDB berkaitan Najib Tun Razak. Saudara-saudara, kalau tak diberikan watika calon, bermakna, bererti babai-babailah untuk bertanding lagi, dan terlepaslah dengan sendirinya semua jawatan yang ada dalam kerajaan sekarang ini. Tambahan lagi kepada menteri, timbalan menteri dan ahli parlimen yang pernah mengkritiknya secara terbuka, mengadakan sidang media membalunnya tanpa segan silu atau sehingga sekarang masih tidak sebulu dengannya. Tentu mereka mula susah hati dan rasa gelisah sejak semalam lagi. Bagi yang ada harga diri, mungkin mereka tak kisah sama ada mahu dipilih lagi untuk bertanding atau tidak. Bagi mereka, semua ini adalah ketentuan rezeki dan Tuhan yang menentukannya. Namun bagi yang tebal muka dan gairah mau bertanding lagi, tambahan lagi kerana belum puas menikmati kedudukan dalam kerajaan, tidak mustahil ada di antaranya tanpa segan-segan mula menghimpit dan mendekati Zahid Hamidi, dan mungkin ada dah mula jilat-jilat Zahid Hamidi. Bukan saja mereka sanggup bertunggu tangga di pejabatnya, barangkali ada juga yang menjejakinya sehingga ke rumah pada waktu malam atau tersembul di muka pintu selepas waktu subuh. Kalau beliau ada perbicaraan pula, jangan terkejut tiba-tiba kelihatan ramai wajah ahli parlimen hadir memberi sokongan. Walhal sebelum ini, sebelah kaki pun haram mereka tak pernah memijakkan kaki ke mahkamah. Ketika inilah macam-macam ikrar dan janji taat setia akan sanggup dilafazkan terhadap Presiden UMNO ini, asalkan nama dalam senarai watika calon tidak diketepikan. Tanpa jawatan dalam kerajaan, bahkan masih berdepan 47 kes dalam perbicaraannya, bertukarnya kedudukan Zahid Hamidi menjadi orang paling berkuasa ketika ini adalah suatu pencapaian yang sangat menakjubkan. Tidak pernah ada mana-mana Presiden UMNO pernah meraih kemuncak seperti ini, kerana sebelum ini semua Presiden UMNO dan pengurus di Barisan Nasional tidak, ketika mereka dikejar oleh orang ramai untuk mendapat watika calon, termasuk ada yang menangis merayu agar tidak digugurkan, mereka dalam masa yang sama adalah berkedudukan sebagai Perdana Menteri. Berbeza dengan Zahid Hamidi, beliau tiada apa-apa jawatan dalam kerajaan, manakala jawatan Perdana Menteri disandang oleh Ismail Sabri. Selepas proses pemberian watika calon, diikuti penamaan calon dan seterusnya pengundian, Zahid Hamidi selepas keputusan PRU15 diumumkan nanti, dan jika ditakdirkan BN mencapai kemenangan, sekali lagi bakal menjadi orang paling berkuasa di negara ini. Ketika itu dengan kedudukan sebagai pengurus BN, di tangannya lah menjadi penentu siapa yang bakal dinamakan untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Beliau boleh mengekalkan atau mengenepikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, meletakkan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan sebagai calon Perdana Menteri yang baru, atau tidak menamakannya, menamakan mana-mana pemimpin UMNO lain yang dikehendakinya sebagai Perdana Menteri, malah boleh juga mencalonkan dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Lagi pula, meski masih berdepan kes mahkamah dan desas-desus, beliau sebagai bakal Perdana Menteri yang ke-10 sudah sekian lama kedengaran, sekalipun Zahid Hamidi tidak pernah membuat penafian mengenainya. Kenapa tidak pernah ada penafian dan susah sangatkah untuk Zahid Hamidi menyatakan, saya tidak mahu sama sekali jadi Perdana Menteri. Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Kali ini aku boleh balik. Semoga semua orang yang tak setuju sebentar tadi dapat penangan
daripada Sabudin ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.